Salam sejahtera bersama saya Nevrin Majid dalam 15 minit MMTV edisi 17 Mei 2024. Kita ke berita utama, dua anggota polis maut manakala seorang lagi cedera parah selepas mereka diserang seorang lelaki bertopeng yang bertindak menceroboh masuk ke Balai Polis Ulu Tiram Johor awal pagi hari ini. Dalam kejadian sekitar pukul 2.30 pagi tadi, suspek seorang lelaki tempatan bersenjatakan parang turut bertindak merampas dua laras senjata api sebelum melepaskan tembakan di balai polis berkenaan sehingga meragut nyawa dua anggota polis. Namun, suspek berusia 34 tahun maut ditembak di lokasi kejadian selepas berbalas tembakan dengan anggota polis dan mayat dihantar ke bahagian forensik Hospital Sultan Ismail HSI. Menurut Ketua Polis Johor, Komisioner M. Kumar berkata, dua anggota polis yang maut dikenali sebagai Konstabel Ahmad Azhar Fahmi Azhar dan Konstabel Muhammad Syafiq Ahmad Said, manakala anggota yang cedera iaitu Korporal Muhammad Hasif Roslan telah dibawa ke HSI untuk mendapatkan rawatan lanjut. Sementara itu, dalam kenyataan Ketua Polis Negara Tan Sri Razarudin Hussain berkata, suspek dipercayai merupakan ahli Jemaah Islamiyah dan 5 ahli keluarganya telah ditahan bagi membantu siasatan. Selain itu, dua pengadu yang merupakan pelajar Institut Pengajian Tinggi IPT di Balai Polis ketika kejadian turut ditahan bagi membantu siasatan dan pihak Polis Diraja Malaysia PDRM tidak menolak kemungkinan motif sebenar kejadian adalah cubaan untuk merampas senjata api. Ujarnya lagi, beliau turut mengarahkan semua pegawai dan anggota polis memperketatkan kawalan di kesemua balai polis di seluruh negara termasuk kawasan istana bagi mengelakkan kejadian sama berulang. Sebarang perbincangan secara rasmi bersama Singapura mengenai cadangan pembinaan kereta api berkelajuan tinggi HSR yang menghubungkan Kuala Lumpur dan Singapura hanya akan dibuat selepas mendapat persetujuan daripada Kabinet. Menteri Pengangkutan Anthony Loke Siu Fook berkata pada ketika ini kertas kerja berkaitan cadangan tersebut masih berada di peringkat Kementerian Pengangkutan MOT dan masih menunggu waktu yang sesuai untuk dibentangkan kepada Kabinet. Beliau berkata demikian ketika ditanya berhubung pertemuannya bersama Menteri Pengangkutan Singapura Chee Hong Tat yang melakukan lawatan kerja ke Ibu Negara Selasa lalu. Kerajaan ketika ini sedang mengkaji model pelaksanaan baharu bagi meneruskan cadangan pembinaan HSR yang menghubungkan Kuala Lumpur dan Singapura. Loke berkata ia antaranya melibatkan kajian modal untuk mengetahui jika ada pihak swasta yang berminat untuk menampung kos pembinaan jajaran, pengurusan sistem dan pengoperasian HSR itu. Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu mengarahkan Setiausaha Agungnya Datuk Seri Hamzah Zainuddin segera bertindak mengeluarkan notis bagi membolehkan 6 kerusi ahli parlimen yang menyokong kepimpinan Perdana Menteri dikosongkan. Menurut Timbalan Presiden Bersatu, Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu berkata, perkara itu diputuskan bersama dalam mesyuarat Majlis Pimpinan Tertinggi MPT Selasa lalu. Ujarnya lagi, notis yang dikeluarkan itu perlu selari dan mengikut perlembagaan parti supaya kerusi berkenaan dapat dikosongkan bagi membolehkan pilihan raya kecil PRK diadakan. Menurut Speaker Dewan Rakyat Datuk Seri Johari Abdul berkata, pihaknya belum menerima sebarang notis daripada Bersatu berhubung status keahlian 6 ahli parlimen parti itu yang sebelum ini menyatakan sokongan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim susulan pindahan perlembagaan parti itu yang diluluskan baru-baru ini. Saya amat sedar dan insaf dengan keluhan para petugas kesihatan. Itu merupakan luahan Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad yang mengulas mengenai sebuah hantaran yang tular berkenaan keluhan petugas perubatan di sebuah hospital di Kedah yang memohon maaf kepada pesakit kerana terpaksa menunggu lama untuk berjumpa doktor. Menurutnya, beliau sendiri sudah mengarahkan Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Muhammad Razi Abu Hassan supaya menempatkan semula doktor pelatih HO di hospital daerah yang memerlukan dengan kadar segera. Menerusi hantaran di laman X, beliau berkata segala langkah penambahbaikan jangka sederhana dan panjang juga sedang dilaksanakan oleh Kementerian Kesihatan KKM. Sementara itu, Timbalan Pengarah Kesihatan Negeri Kedah Kesihatan Awam Dr. Norizan Ahmad turut memaklumkan isu kekurangan sumber manusia akan ditangani sebaik mungkin supaya penyampaian perkhidmatan sedia ada tidak terjejas.
Utusan Malaysia dan Cosmo melancarkan satu lagi produk terbaru. Apa yang ada dalam Iklaneka? Ia adalah platform yang tepat dan efektif untuk mengiklan antaranya pelbagai jenis notis, cautan kosong, hartanah, tender, kenderaan, mencari wali atau waris dan pelbagai lagi. Apa yang anda cari? Semuanya ada di sini. 2 dalam 1. Layari iklaneka.utusan.com.my. Seorang pengawal keselamatan dihukum penjara 5 bulan oleh Mahkamah Magistrate Kuala Pilah hari ini selepas mengaku bersalah mencuri wang milik sebuah kedai serbaneka dalam kejadian di sebuah bank daerah ini Mac lalu. Tertuduh Anis Abdul Aziz, 56 tahun, membuat pengakuan berkenaan sebaik pertuduhan dibacakan di hadapan Magistrate Saiful Sayoti. Berdasarkan pertuduhan, tertuduh telah mencuri wang tunai berjumlah RM2,160 milik syarikat MyCU Retail Sdn Berhad di sebuah bank kira-kira pukul 2.53 petang 31 Mac lalu. Mengikut fakta kes, semangsa iaitu seorang pekerja wanita berusia 20 tahun telah berada di bank berkenaan bagi melakukan satu transaksi memasukkan wang tunai hasil jualan harian milik syarikat melalui mesin deposit tunai CDM ke nombor akaun syarikat. Bagaimanapun, semakan melalui penyata akaun bank syarikat mendapati tiada transaksi kemasukan pada tarikh tersebut dan mangsa telah membuat laporan polis. Semakan kamera litar tertutup CCTV, bank mendapati tertuduh yang memakai baju kemeja berwarna ungu dan berseluar hitam telah mencuri wang tunai milik syarikat ketika mangsa ingin memasukkannya ke dalam CDM. Pelakon dan pemenang anugerah Oscar Michelle Yeoh dan beberapa artis Malaysia yang lain adalah antara yang disekat setelah tersenarai dalam Blockout 2024 baru-baru ini. Hal ini kerana mereka dikatakan berdiam diri mengenai krisis yang sedang berlaku di Gaza selain didakwa memberi sokongan berterusan terhadap jenama yang terikat dengan Israel. Yeoh bersama rakan artis lain seperti Anna Jobling dan Nelofa termasuk dalam senarai kira-kira 30 sekatan selebriti dan influencer Malaysia yang disiarkan di Facebook oleh pengguna Liana Bunkers pada 13 Mei lalu. Senarai sekatan Blockout 2024 berlangsung di mana pengguna media sosial akan memboikot selebriti dan pepengaruh dengan menyekat akaun mereka di platform seperti Instagram, TikTok dan X. Berita luar negara, gara-gara berang dengan rakan karib yang menjalinkan hubungan dengan teman wanitanya. Seorang lelaki bertindak menembak mangsa sehingga mati. Suspek yang dikenali sebagai Pichet, 18 tahun kemudiannya menyerah diri di sebuah balai polis dan mengaku perbuatannya. Menurut Pichet, dia dan mangsa Pong Saton, 22 tahun, merupakan rakan baik dan oleh itu mangsa mengenali teman wanitanya yang berumur 14 tahun. Tambah suspek, dia menemui beberapa mesej dan gambar mangsa bersama kekasihnya dalam telefon bimbit remaja itu. Teman wanitanya mengaku mempunyai hubungan sulit dengan mangsa sebelum suspek bertindak melepaskan 4 das tembakan yang mengenai Pong Saton di dalam bilik tidurnya. Seorang lelaki Algeria, Omar bin Omran, ditemui di bawah timbunan jerami di bilik bawah tanah berhampiran kediaman keluarganya di mana dia telah ditahan secara rahsia selama 27 tahun. Pendedahan ini berlaku setelah videonya yang berdurasi lebih 1 minit itu tular di media sosial pada 12 Mei lalu menunjukkan Omar yang keliru memandang ke atas ketika cahaya menembusi lubang tempat dia dikurung. Media Algeria melaporkan bahawa Omar tidak berjaya mendapatkan bantuan selama ini kerana mendakwa sihir yang dikenakan penculik ke atas dirinya menyebabkan dia tidak mengingati apa yang berlaku. Pihak polis telah menahan penculik berusia 61 tahun itu yang merupakan seorang penjawat awam dan memaklumkan pelaku jenayah kejam ini akan dikenakan hukuman setimpal atas setiap perbuatannya. Omar yang kini berumur 45 tahun akan menerima rawatan psikologi bagi membantu pemulihannya dari trauma yang dihadapinya sebelum ini. Kemas kini pengetahuan anda tentang isu ekonomi dan pasaran. Merangkumi sektor hartanah, perniagaan, keuangan, komoditi, IKS, halal niaga dan dunia korporat. Sentiasa ikuti perkembangan ekonomi semasa di dalam dan luar negara. Semua informasi terkini hanya di hujung jari.
dapatkan edisi ringgit setiap Isnin hanya di Akhbar Utusan Malaysia. Beralih ke berita ekonomi, Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Mawib bersetuju untuk memberikan insentif sebanyak RM500 kepada 289 orang bakal jemaah haji daripada keluarga B40 di wilayah persekutuan untuk musim haji tahun 2024 Masihi 1445 Hijrah. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Dr. Muhammad Naim Mokhtar berkata, pemberian ini adalah tanda keprihatinan kepada kebajikan masyarakat B40 serta mereka yang memerlukan. Seramai 31,600 orang bakal jemaah haji dari Malaysia akan menunaikan ibadah fardu rukun Islam yang kelima itu musim kali ini dengan wukuf di Arafah dijangka pada 15 Jun depan. Menurut satu kajian yang dijalankan oleh Institut Penyelidikan Khazanah KRI, pinjaman pendidikan tinggi merupakan hutang kedua terbesar bagi golongan belia berusia 21 hingga 29 tahun di negara ini. Berdasarkan kajian tersebut, pinjaman yang pada asalnya bertujuan meningkatkan prestasi graduan akhirnya menjerat peminjam berikutan masalah pertambahan komitmen. Ujarnya lagi, hampir semua peminjam Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PT-PTN daripada kategori B40 tidak membayar balik pinjaman pendidikan mereka dari kategori B40 merangkumi 55% daripada peminjam PT-PTN. Selain itu, KRI turut mencadangkan agar pihak kerajaan perlu bertindak komprehensif bagi membantu mengurangkan beban hutang pelajar dan memberi subsidi sepenuhnya kepada pendidikan dengan menghadkan bilangan pelajar yang memerlukan berdasarkan merit. Berita sukan, atlet kayak negara Siti Nurmasyita Mat Ilyas yang cedera parah akibat dirempu pemandu mabuk pada Sabtu lalu akan terlepas peluang untuk menyertai kejohanan perahu naga dunia ICF 2024 di Filipina pada 30 Oktober hingga 3 November 2024. Menurut Timbalan Menteri Belia dan Sukan Adam Adli Abdul Halim, Masyita terpaksa melupakan hasratnya untuk menyertai kejohanan dunia buat kali pertama dalam kariernya selepas patah tulang pelvik, bahu kanan serta luka di belakang badan. Ujarnya lagi, tempoh penyembuhan atlet berkenaan dijangka memerlukan tempoh yang lama dan beliau yakin pihak hospital akan memberi rawatan terbaik dalam proses rawatan dan pemulihannya. Sementara itu, KBS bersedia menanggung kos rawatan Masyita sekiranya memerlukan kulit import dari luar negara untuk rawatan kecederaan pada bahagian belakang seperti rawatan yang dilakukan ke atas pemain bola sepak kebangsaan Faisal Halim. Terengganu FC TFC menyasarkan kutipan tiket sebanyak RM3.8 juta bagi semua perlawanan Liga Malaysia Liga M di Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin SSMZA pada musim ini. Ketua Pegawai Eksekutif TFC Muhammad Sabri Abbas berkata sasaran kutipan itu meliputi 12 perlawanan Liga Super, Piala FA dan Piala Malaysia sekaligus mengharapkan sokongan padu penyokong skuad penyu. Selain itu, beliau berkata penyertaan TFC dalam kejuaraan Kelab ASEAN atau Piala Shopee yang menyaksikan 3 perlawanan peringkat kumpulan di laman sendiri boleh membantu peningkatan kutipan tiket. Beliau menjelaskan TFC berjaya mengutip RM3.5 juta hasil jualan tiket pada tahun lalu melalui 13 perlawanan Liga Super, Piala FA, Piala Malaysia serta 3 perlawanan Piala AFC di SSMZA. Sebagai menutup 15 minit MMTV hari ini, saksikan laporan cuaca esok Sabtu 18 Mei 2024. Jangan lupa dapatkan akhbar utusan Malaysia dan Kosmo untuk berita-berita terkini dan menyeluruh. Sekian sahaja daripada saya, Nevrin Majil. Salam sejahtera dan selamat berhujung minggu.